Baik, tibalah masa yang kita nanti-nantikan dan Alhamdulillah di sebelah kiri saya sebenarnya sudah pun bersama kita Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Assalamualaikum, Tuan. Tuan. Salam Apa khabar Wali Wali dan and juga Mahira. Mahira? Mahira, ya. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat kembali. pagi. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Berjodoh kita ni lagi, Sekali lagi. bersua kembali di tahun baharu dalam segmen pembangunan masyarakat. Belum terlambat rasanya daripada kami tim Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat tahun baru ya 2023 Masihi, dan alhamdulillah rasa-rasanya ini adalah segmen pertama ni ya untuk tahunan ini kemunculan Tuan Muhammad Ashraf kembali bersama kita membincangkan kali ini tajuknya 365 hari seterusnya. Betul. Kalau kita mendengar ataupun membaca tajuk ini rasa segar. Sebab ada satu permulaan kan untuk hari seterusnya. Jadi untuk awalnya mungkin kita ingin ketahui sedikit sebanyak pengenalan dan juga sebagai mukadimah untuk tajuk 365 hari seterusnya ini. Tuan, silakan. Terima kasih Wali and Mahira. Selamat pagi dan diucapkan selamat tahun baru lagi. Sama-sama. Kembali kepada bis kita. Satu hari yang baru, fresh, walaupun hari ini 4 Januari. Beberapa hari sudah berlalu lah. So kurang sudah 360 berapa tahun? 361 hari lagi tinggal. Yes, betul. So tajuk hari ini permulaan tahun baru, episod pertamalah daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat dalam segmen Pembangunan Masyarakat Anilah. So sesuailah, I think sebelum ini Disember sudah kita ni mula merancang untuk beralih ke tahun baru ini. Macam-macam perancangan, ada yang bercakap pasal azam dan sebagainya lah. So pada dasarnya topik ini kita ni akan memperkatakan mengenai matlamat kita ni ataupun azam, cabaran dan perancangan ataupun hala tuju yang akan ingin dicapai lah sepanjang tahun ini ya. Tapi kalau bagi saya ada yang bercakap juga azam ini semestinya dimulakan pada tahun barulah. Ia akan sentiasa berjalan lah. It's a long process and it's a long journey juga lah. Jadinya seperti yang Wali katakan tadi, matlamat ini ada matlamat jangka masa pendek, jangka masa panjang dan sebagainya lah. Dan kita ni pun ada, setiap individu pun itu ada matlamatnya diorang sendirilah. Matlamat seperti dari segi kewangan, dari segi career, kesihatan, dari segi keluarga, peribadi, dan mungkin ada juga matlamat untuk meningkatkan kapasiti diri ya dan sebagainya. So walau bagaimanapun dalam mencapai matlamat ini, kehadapan ini ada kita ni akan sentiasa melalui proses pembelajaran dan dari segi cabaran, contohnya dari segi mental, dari segi emosi, cabaran daripada sosioekonomi kita ni pada masa ini seperti kewangan, kesihatan dan sebagainya. So kita ni akan membincangkanlah mengenai topik matlamat pada pagi ini lah. Baik, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali tajuk yang kita bawakan pada pagi ini. Rasa-rasanya sedikit mencabar ya. Betul. Berat rasanya 365 hari ini kerana kita ni tidak tahu ya ke depan ini nanti apa cabaran-cabaran yang akan kita ni hadapi ya. Jadi berbalik semula tadi Tuan sempat memperkatakan ya mengenai dengan matlamat. Jadi matlamat. Kenapa matlamat itu penting dalam kehidupan kita ni? Boleh jua menjalani kehidupan tanpa matlamat. Apa pendapat Tuan sendiri? Okey. So kalau dikirakan azam dan matlamat ini, azam itu lebih ringan bunyinya. Azam itu boleh mau, boleh indah juga. Tapi matlamat ini ia lebih menjurus, lebih tertumpu di mana perancangan dibuat. Okey. So jadinya dalam kajian yang pernah dijalankan lah, ada ada dipanggil goal setting theory. Ini bermaksud satu proses di mana pelaksanaan matlamat itu dibuat, satu proses dan ianya dikatakan sangat berkesanlah dalam membantu kita ni meningkatkan produktiviti itu. Okey. So jadinya beberapa manfaatlah dan kebaikan dapat diperolehilah daripada kita ni menetapkan matlamat kita ni sebagai individu. Contohnya satu, untuk kita ni mendorong diri kita ni untuk lebih berproduktif dan menggalakkan kepada pembentukan tingkah laku yang positif. It helps to trigger new behaviors. So contohnya lah
losing weight, Okay. saya ingin berhenti merokok dan sebagainya. So jadinya secara tidak langsung ia akan mendorong kepada pembentukan tingkah laku yang positif lah. Okay. Seterusnya juga dapat membantu individu itu untuk lebih fokus ke hadapan lah untuk mencapai matlamatnya tu. So kajian pun ada dijalankan juga yang mana menunjukkan matlamat itunya boleh membuatkan individu itu lebih fokus dan bekerja keras. So dengan adanya matlamat itu berbanding dengan individu yang nada ada matlamat langsung lah. So jadinya dalam masa yang sama juga ia meningkatkan perkembangan diri kita ni dari segi perkembangan karier kita ni, dari segi kesihatan emosi dan mental kita ni. Because kita ni ada perancangan sudah yang tertentu, bersistematik dan dari sana kita ni adanya orang peace of mind, ease of mind dan sebagainya. So matlamat ini juga bermanfaat kerana ia mencorak hala tuju kita ni bah. Ia ada direction kita ni kan toh. Dalam kehidupannya macam kereta tapi ada pemandu. So cuma itulah kira ibaratnya lah. Kereta ada tujuan. Ada tujuan. So nada hala tuju bah. Kemana tu saja larinya ni? Betul. Ke ayalah ke mana saja destinasi ya. Okey. So jadinya penetapan matlamat ini adalah satu proses dalam perkembangan hidup manusia itulah. It's part of human development, one of the stages in human development lah. Di mana kita ini dididik untuk sebenarnya dari awal sudah untuk merancang hala tuju, to plan our future, untuk berfikir secara melihat ke hadapan apa akan terjadi di masa akan datang lah, ke hadapan in terms of our future dan sebagainya. So itu antara anulah manfaat kenapa matlamat itu penting dalam kehidupan kita ni ya. Jadi matlamat ini tadi tuan memang ada pembahagian juga, maksudnya matlamat jangka pendek, sederhana dan juga matlamat jangka panjang sama macam impian dan juga memang ada ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan kepentingan matlamat ini. Jadi untuk menggapainya, itulah kita ni perlu menetapkan matlamat yang lebih jelas ataupun fokus ya. Jadi apa yang penting perancangan dan juga persiapan. Bagaimana ni tuan matlamat ni untuk bagaimana kita ni membuat matlamat tersebut? Mungkin ada sedikit sebanyak tips ataupun bagaimana? Okey. So kalau azam tadinya contohnya mengurangkan berat badan contohnya lah. Ya itu sajalah ia punya azam, tapi sebenarnya kalau lebih spesifik contohnya lah, saya mau mengurangkan berat badan 3 kilo by March tahun ini. So itu lebih spesifik, itu lebih tertumpuk. So itu bezanya azam sama matlamat yang ada lebih fokus menjurusan ni. Masanya, correct. Ada targetnya. Ada target, ada deadline-nya. Mana kurang 3 kilo, tapi 1 tahun ke depan. Ataupun dia tercapai langsung tercapai langsung. Okay. So itu antara bagaimana kita ni men-set matlamat itu. Okay. So ini kajian yang pernah dijalankan juga mengenai teori ataupun kaedah kita ni cara melaksanakan matlamat ini. Satunya matlamat ini ada bermacam-macam juga. Ada yang ingin mencapai sesuatu perkara lah. Contohnya dari segi financially free, and then apalagi dari segi kemahiran diri. Saya mau belajar satu skill pada tahun ini contohnya lah, skill baru dan sebagainya. So bermacam-macam sebenarnya. Ada yang lebih kepada menjurus kepada performance approach goal. Performance aku mau meningkatkan prestasi diriku di tempat kerja contohnya lah. So ada macam-macam matlamat. So jadinya salah satunya penting juga untuk kita ni menyediakan plan perancangan yang teratur lah. Seperti tadi menurunkan berat badan by March contohnya tahun ini. So bagaimana caranya? Okey, contohnya dalam seminggu saya akan exercise contohnya 3 kali seminggu, bukan 3 kali sehari. 3 kali seminggu contohnya. Okeylah, contohlah. And then merancanglah langkah-langkah yang akan dibuat, inisiatif, usaha-usaha yang akan dibuat menuju ke matlamat itu. Jadi insya-Allah itu akan lebih terarah ya. Lebih terarah dan lebih teratur lah. Okey. And then juga jangan kita lupa juga untuk kita ni memberikan sedikit feedback untuk diri kita ni sendiri. Feedback maksudnya macam mana? Okey. Self-evaluate kita ni, self-monitoring juga untuk diri kita ni sendiri. Contohnya March ni dalam 2 bulan akan datang, di mana saya sekarang.
how I am doing now, how are you doing now. So maksudnya macam itulah. Mungkin nanti bulan Februari boleh do the self Correct. evaluating kan ya. Self evaluating ni lah. Okay. So jangan trust juga kongsikan juga matlamat ini kepada orang-orang yang kita dipercayai lah, di sekeliling kita di family, kawan-kawan dan sebagainya lah, untuk sama-sama memberikan constructive criticism lah kepada kita ni semua. Aku berubah ke sudah indah, macam itu contohnya lah. So it's part of pelang tu, part of learning process juga, learning curve for us lah. Yes. So itu di antara cara kita ni menetapkan atau melaksanakan matlamat kita ni lah. Baik ya, alhamdulillah. Jadi apa yang dapat saya tangkap lah ya daripada perbincangan kita ni tadi itu, pertama kita ni ketahui ya apa azam, impian dan juga cita-cita kita ni. Kemudian barulah proses membuat matlamat ini tadi ya. Macam sebagai contoh, kalau anak-anak inginkan kejayaan kerana tahun ini akan menduduki peperiksaan O level ya di penghujung tahun, mungkin bulan November ya, Oktober dan sebagainya. Dari sekarang prosesnya membuat matlamat ini apa yang ingin dilaksanakan selama tempoh tersebut sebelum hari ujian ya. Mungkin ulang kaji, membuat peta minda, jadi belajar bersama dengan rakan-rakan. Perkara-perkara sebegini perlu dipelajari sehari demi sehari, dan dalam masa tersebut apa yang penting juga adalah untuk self evaluating tadian ya, memeriksa diri kita ni sendiri. Di mana sudah kita ni di saat ini ya. Jadi jika perlu lagi banyak pembaikan yang dilakukan, rasa-rasanya perlu kita menggandakan lagi usaha itu, ataupun perlu kita ni rombak sebalik matlamat kita ni itu mungkin tidak berfungsi selama 2 bulan ataupun 3 bulan. Strategi kau ni salah kali. Nak mau turun-turun berat badan ni macam tu. Jadi itulah pentingnya self evaluating ini tadi ya. Jadi apa di antara perkara-perkara yang timbul dalam merealisasikan suatu matlamat ini? Sebagai contoh, macam yang saya kongsikan tadi itu, targetnya 3 bulan kurang 3 kilo. Sekali sebulan berlalu 1 kilo pun ada kurang. Atau antara masalah yang timbul. Mungkin ada lagi masalah-masalah yang timbul dalam kita merealisasikan matlamat ini. Okey. Seperti yang dinyatakan tadi ya, bukan senang untuk mencapai kita punya matlamat apa yang kita inginkan. Kita ni benar pulang ada keinginan yang kuat, desire yang kuat lah untuk mencapai matlamat itu contohnya. So jadinya dalam kehidupan ini cabaran akan sentiasa adalah dari segi cabaran dari segi mental, emosi kita ni, dari segi fizikal, kewangan dan sebagainya akan sentiasa ada. So jadinya dalam kita ni dalam kehidupan ini, cabaran ini adalah on the side of the coin itu sebenarnya menggalakkan kita ni untuk berfikir lebih lagi lebih berfikir di luar kotak, contohnya untuk kita ni lebih membantu kita ni sebenarnya untuk mencapai matlamat ataupun objektif itu. So jangan sangka yang cabaran ini adalah satu yang melemahkan kita ni. However, ia sebenarnya boleh meningkatkan, mendorong kita ni lagi untuk lebih berdaya saing lah, lebih lebih berusaha untuk mencapai matlamat itu cabaran. Yang keduanya adalah mungkin individu itu tidak mempunyai matlamat yang spesifik, nada tertumpu, nada khusus. Contohnya macam tadi akan mengurangkan berat badan, tapi bila berapa kilo ia akan mengurangkan berat badan ni contohnya. So ia nada sasaran, nada target dan sebagainya. So itu antara cabarannya lah. Yang ketiganya, matlamat ini ia memerlukan komitmen yang tinggi sebenarnya daripada kita ni semua. Kalau ada komitmen, matlamat itu tidak akan mudah dicapai lah. So matlamat komitmen ini merupakan satu proses yang memerlukan disiplin dan juga keinginan ataupun desire yang tinggi lah. So jadinya matlamat yang ingin dicapai ini tidak akan terjadi dalam keadaan orang smooth sailing sambil lewat dan sebagainya. Ia tidak akan berjalan secara smooth lah. Saya rasa ia perlu menerapkan dalam dirinya hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Betul. Yes. So jadinya tadi bercakap mengenai self evaluating. Okey, ia individu tidak memperuntukkan masa, okey. Spend time untuk ia self refleksi dirinya dalam tempoh-tempoh tertentu. Adakah
matlamat itu sudah saya capai ke indah ataupun belum dan sebagainya. Mungkin ada sedikit adjustment to the matlamat pun mustahil pun boleh. Betul. Asalkan ia indah terus turun ke bawah. Instead ia akan terus dalam circle pembelajaran itulah, learning curve itu adalah penting. Betul sekali, Yes. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya ada terbaca bercakap mengenai dengan matlamat ini. Jadi matlamat yang ditetapkan ada dihuraikan lebih spesifik, diorang gunakan smart goals. yeah. Iaitu kalau smart itu maksudnya tu macam S untuk specific, Betul. M measurable, A attainable, R realistic dan juga T timely. Jadi mungkin dapat dihuraikan sedikit saja. Mungkin daripada pihak tersendiri, adakah bersetuju dengan menggunakan maklumat tersebut? Ada macam-macam kaedah yang dapat di luar sana lah yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian ini. Contohnya kita nilai contohnya sebagai seorang pelajar, individu maupun di organisasi, di pejabat-pejabat dan sebagainya. Pengurusan smart goals ini pun digunakan juga di pengurusan kita di sini. So jadinya betul, one of the criteria untuk kita ni membuat matlamat itu adalah untuk ia to be specific, dapat dicapai dan mempunyai target-target tertentu lah. Ia macam KPI kan toh. Kita ni mesti KPI kita ni mesti tahu KPI kita ni to make sure that kita ni mesti reach our KPI itu. Kita ni no boleh men-set KPI yang we can't achieve it. Betul. Di luar kemampuan kita ni. So itu adalah kaedah yang terbaik yang dapat digunakan lah sepanjang smart goals itu. So Wow, luar biasa sekali ya. Smart goals itu ya. InsyaAllah selepas ini saya akan sedikit sebanyak cuba untuk mengkaji lagi apa di sebalik smart strategi ini tadi ya. Tapi saya setujulah apapun impian dan juga cita-cita kita dipastikan ia realistik dan juga dapat dicapai ya. Betul. Jadi jika tidak realistik pasti ia akan membebankan untuk kita ni semua ya. Jadi menerusi tajuk kita ni hari ini ya, 365 tolak 4 hari ini, 361 hari seterusnya ini. Jadi apa yang dapat disimpulkan oleh Tuan Muhammad Ashraf sendiri? Okay. So banyak tanya cakap tadi mengenai matlamat ini, ada yang Mahirah kongsikan mengenai smart goals, matlamat jangka pendek, jangka panjang, ada target-targetnya tertentu. So jadinya matlamat ini membantu kita ni untuk move forward untuk move forward ke hadapan. Jadinya kita ni ada satu perancangan kan tu, plan of action kita ni. Okay, plan of action namanya tu. Ada tindakan-tindakan tertentu. Jadinya ada roadmap to follow lah, ada roadmap tu. Satu peta untuk kita ni follow mengenai kehidupan kita ni lah. So jadinya kita ni mengenal pasti apa yang kita ni mahukan. Contohnya saya mau berhenti merokok, saya mau kurangkan berat badan. Kena tahu apa yang kita ni mahukan. So jadinya kita ni boleh membuat prioriti lah, keutamaan dalam kehidupan kita ni. Apa yang kita ni prioritaskan dulu, diutamakan lebih dahulu. Contohnya pada bulan ini kesihatan, pada bulan ini saya mau earn RM500 contohnya. Ada bezanya saya mau earn RM500 sama saya mau earn lebih lagi pada bulan ini. Ada beza lah. So 500 itu lebih spesifik, lebih tertumpu dan ia akan lebih orang berusaha untuk keras lah untuk mendapatkan 500 itu. Itulah. So I think saya kongsikan di sini juga satu kata-kata daripada seorang motivational speaker kita di luar negeri, di mana beliau bercakapnya, you cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight. So kita ni tidak boleh mengubah destinasi itu dengan sekelip mata, tapi kita ni boleh mengubah hala tujuan itu sekarang, daripada ditunggu lagi, tapi sekarang merancang hala tuju untuk kehadapan ini. Luar biasa sekali ya kata-kata motivasi sebentar tadi. Ada juga yang saya rasa lebih kurang sama maknanya ya. Lebih mudah untuk mengubah diri sendiri daripada mengubah dunia. Jadi bermula daripada diri kita sendiri. InsyaAllah dengan yang demikian orang di sekeliling kita pun akan nampak perubahan dan juga terinspirasi untuk mula berubah ya, dan juga bermatlamat di tahun 2023 Masihi ini ya. Satu lagi nih Tuan, sebelum kita ni berpisah nih, untuk mereka yang tiada matlamat dan juga tiada azam pada tahun ini, apa yang boleh Tuan katakan kepada mereka? Ya, ada yang bercakapnya azam ini industri dimulakan di tahun baru. Mungkin dia ada azam
yang akan dicapainya dalam kehidupannya itu sendiri. Matlamat. Kita ini bercakap pasal matlamat dalam kehidupannya itu by the age of, contohnya by the age of 40 saya akan mencapai matlamat ini contohnya. So ia tidak akan ia indah men-set matlamatnya itu dalam tahun baru ini, tapi ia ada matlamat lain dalam kehidupannya tu untuk mencapai sesuatu itu. Jangan sangka orang jangan yang tiada matlamat ataupun azam pada tahun baru ini tidak ada azam. Sebenarnya ia batal sudah membuat azam. Yes, Ya. yes. 40 tahun nanti umur saya, ini yang ingin kita ni capai dan Betul. sekian. Wow, luar biasa sekali ya. Itu yang kita maksudkan matlamat jangka panjang barangkali ya. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf bin Rahim, merupakan pegawai pembangunan masyarakat ya, mengongsikan tajuk kita 365 hari seterusnya. Itulah tadi. Jadi 361 hari seterusnya. Apa-apa terima kasih sekali lagi dengan perkongsian tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Terima kasih Wali dan Mahira. Ya, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Demikian